buat apa yang di dalam topik tu. Okay, alright. So topik pada hari ni tentang pengurusan kewangan, which is kita nak belajar lah apa tu kos tetap, kos berubah, titik pulang modal. Okay, kita nak belajar tentang cash flow dan sebagainya lah. Alright, okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, pengurusan kewangan ni adalah elemen yang paling penting. So sebab kita kena tahulah tak ada duit, okay, maksudnya tak cukup ataupun kita gagal untuk menguruskan aspek kewangan, menyebabkan perniagaan kita ni akan jadi gagal. So rancangan kewangan ni maksudnya di sini adalah kita kena tahulah keseluruhan tentang kedudukan kewangan syarikat kita lah, especially tunai. Okay, maksudnya berapa dana yang kita perolehi, berapa banyak yang kita dah belanjakan. Okay, macam contohnya setiap kegunaan dana tu dia adalah. Okay, maksudnya di dalam dana kita tu dia ada peranan-peranan yang masing-masing. So of course, kita kena pantau lah kita punya perbelanjaan tu. Supaya apa? Kita tak berbelanja melebihi daripada kadar kemampuan syarikat kita. Yang keduanya, kita nak belanja tu tadi dia adalah yang ke masa pendek. Sekurangnya belanja tu kita kena pantau dalam masa yang pendek supaya tak adalah berlaku maksudnya kekurangan aliran tunai ataupun kekurangan duit lah, cash flow especially menyebabkan kita terpaksa contohnya buat gadaian ataupun kita terpaksa jual kita punya aset. Okay, yang menyebabkan lagi teruk lah kedudukan kewangan syarikat kita. Sebab tu kita kena tahu dah sebenarnya asas tentang pengurusan kewangan. Alright, baik. So bila bercakap tentang kos dalam perniagaan, okay, ada beberapa kos yang terlibat. So kos ni adalah sesuatu yang kita kena lunaskan lah. Kos maksudnya what is cost? Cost means that harga yang kita mesti bayar. Ataupun kata kalau contoh kita nak dapatkan sesuatu, kita kena keluarkan wang. Maksudnya perkara yang you mesti lepaskan lah. Okay, untuk dapatkan sesuatu, it means wang lah. Okay, wang ni maksudnya contoh you nakkan sebuah gudang, nak simpan stok, you kena keluarkan belanja lah. Belanja tu adalah sumber wang tadi. Okay, which is pembayaran untuk sesuatu perniagaan untuk keluarkan kos atau keluarkan sesuatu servis, kos maksudnya pembayaran untuk keluarkan produk ataupun servis, yang itu kita panggil kos. Alright, kos ni adalah sumber yang kita gunakan untuk capai objektif yang khusus. Sama adalah dalam pengeluaran ke, macam dia tulis di sini, dalam peruncitan ke, penyelidikan ke, akaun dan sebagainya. Kos ni tadi juga dia adalah nilai tunai untuk menghasilkan sesuatu dan of course dia adalah satu belanja hangus lah yang kadang-kadang kita tak boleh tidak, okay, untuk tak guna, okay, walaupun kita tak mendatangkan hasil. Contoh begini, okay, katakanlah contohnya let's say macam berlaku pandemik kan, katalah kita menyewa kedai ataupun kita menyewa ataupun kita ada buatlah perjanjian dan sebagainya, which is sama ada macam tenant tu lah ya, macam orang yang kita ni adalah penyewa, tetapi orang yang memberi sewa kepada kita tu maksudnya dia mesti nak juga duit tu walaupun sama ada kita ni untung ke, berlaku kerugian ke dan sebagainya, dia tak kira. Sebab tu dia kata kita ada kos melepas ataupun kita ada overhead cost. Maksudnya mesti kena ada duit banyak tu nak berbelanja. Sama ada kita untung atau rugi tetap. Contohnya gaji pekerja. Mana boleh kita tak bayar walaupun kita tak beroperasi masa during COVID-19 kan. Itu antara perkara-perkara yang dianggap hangus. Walaupun sebenarnya tak mengantarkan apa-apa hasil. Kita tak berniaga, kita tak beroperasi. Okey, sebab tu kos ni tadi di sini ada termasuk jugalah dari segi macam contohnya belanja praoperasi. Maksudnya sebelum kita nak mulakan perniagaan, you nak bayar rental, okay, macam you nak bayar untuk masuk api air, okay, nak beli internet. Maksudnya sebelum operasi tu bermula, you ada praoperasi. So itu pun adalah kos. You nak beli sesuatu aset ataupun nak beli sesuatu raw material, kan aset ni dia betul daripada jadi dalam bentuk, aset ni ada bentuk kewangan dan bukan kewangan. Kalau bukan kewangan contohnya stok dan sebagainya, you kena beli, itu pun adalah kos. Okay, nak memproses sesuatu barangan atau perkhidmatan, which is perlukan juga kos. You nak memasarkan sesuatu barangan pun perlukan kos. Okay, so asasnya dalam perniagaan memang ada kos. Alright, okay, next. Kos ni ada dua, kita ada kos tetap dan kita ada kos berubah.
Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil fixed cost, iaitu kos tetap, dan kos berubah adalah variable cost. Okay, so kos tetap campur dengan kos berubah, maksudnya fixed cost campur dengan kos variable akan dapat kos pengeluaran. Itu kena faham. Kos tetap campur kos berubah akan dapat kos pengeluaran. Dan titik pulang modal. Titik pulang modal ni maksudnya you tak untung dan tak rugi. Maksudnya itu adalah harga kos you. Kan? Itu kita panggil titik pulang modal. Which is kita kena tahulah perkara-perkara ni, titik pulang modal, harga tetap, kos berubah, supaya apa? Kita boleh tentukan sesuatu harga barangan ataupun perkhidmatan yang kita akan keluarkan. Alright. So apa itu kos tetap? Okay. Kos tetap adalah perbelanjaan yang tak berubah. Contoh, kata kita nak buat keluar 20 buah kursi, kos dia adalah RM1,000. Okay, kalau 50 buah kursi, kos tetap dia adalah sama. Okey, so macam mana kita nak buat sebuah kursi? Macam mana kita nak dapatkan kos sebuah kursi? Kalau 20 kursi, RM1,000. Kalau 1 kursi, berapa harga dia? Berapa? Syukri, berapa harga dia? Syukri, kalau 20 buah kursi, RM1,000. Betul tak? Ya. Okey, kalau sebuah kursi? 20. 1,000 bahagi 20 lah. 20. Dapat berapa? 5? 20. Berapa? 500. Betul tak? 500 pula. 50 lah. Betul tak? 20 kerusi RM1,000. Macam mana nak dapat? 1,000 bahagi 20. Jadi satu kerusi harga kos dia adalah, kos pengeluaran dia untuk satu kos tetap dia adalah RM50. So kalau nak 50 kerusi, 50 kali 50 maksudnya RM2,500. Itu memang tetap. Okay. Yang kena bayar juga walaupun kos tetap, which is antaranya sewa, insurans, gaji, susut nilai, ataupun kita kira sebagai kos tetap. Macam saya katakan tadi lah, walaupun kilang tak beroperasi. Alright? Itu belanja tetap kita. So suka tak suka memang kena ada duit untuk nak bayar ni, gaji, sewa, insurans, dan sebagainya. Alright. Kos berubah. Kos berubah ni mengikut jumlah pengeluaran. Dan berapa jualan yang dibuat. So contohnya kos bahan mentah, upah gaji langsung dan komisen. So semakin tinggi pengeluaran tu, semakin meningkatlah kos bahan mentah. Kan? Alright. Jadi kos tetap you kena faham kos yang tak akan berubah. Kos yang berubah ni dia mengikut pengeluaran ataupun jumlah jualan. Alright. Okay. Next. Kos tetap. Okay. Ni dah lah. Okay, dah tadi dah tunjuk lah. Okay, alright. So jumlah kos adalah kos tetap campur kos berubah. Okay, jadi kita panggil komponen kos tadi, kos tetap campur kos berubah. Okay, next. Contoh. Kalau kita tengok kat sini, kos berubah adalah kain campur dengan upah buruh. Okay, baik. So, katalah apa dia nak tunjukkan di sini. Kalau sehelai baju, kos buruh adalah 8 jam. So, kalau 3 helai baju, kos buruh dia adalah 24 jam. Maksudnya semakin banyak kita hasilkan baju, semakin tak banyak lah ataupun semakin tinggi nilai kos berubah. Sebab tu semakin banyak you buat pengeluaran, semakin banyaklah kos berubah yang akan terlibat. Maksudnya material campur dengan kos langsung iaitu kos upah buruh lah. Alright, okay, baik. Okay, next. Kos belanja. Kos belanja ni adalah wang yang kita belanjakan selepas barangan tu siap. So belanja ni seperti apa? Tunai, bukan tunai lah. Dan kalau kita tengok sini, antaranya yang dialami untuk gaji, upah, susut nilai ke atas barang atau tang lapuk. So susut nilai ni tadi tidak akan melibatkan perbelanjaan tunai. Tapi perbelanjaan tetap adalah sebab apa? Nilai aset. Kalau kata contohnya susut nilai ni adalah maksudnya kita beli sesuatu mesin macam kita beli phone lah, handphone senang cerita. Handphone ni kalau kita beli hari ni je contohnya harga RM4,000, keluar je pada kedai dia tak harga RM4,000 dah, dia dah susut kan.
sesuatu yang berkaitan teknologi lah ataupun yang ada nilai. So kalau kita tengok di sini, kalau macam contohnya susut nilai tu tadi terkandung dalam kos belanja. Kos belanja ni tunai dan bukan tunai lah. Alright. So perbelanjaan ni tadi kita boleh lihat, which is kita nak tengok untung bersih, kita boleh tengok dalam perbelanjaan penyata pendapatan. Nanti saya tunjukkan lah macam mana nak kira benda tu. Alright, then next adalah tadi adalah kos belanja. Alright, ni adalah titik pulang modal. Titik mudang-mudang adalah titik kos ni dalam ekonomi you belajar, which is maksudnya harga yang you berbelanja, maksudnya untung sama dengan maksudnya tak untung dan tak rugi. Tak untung dan tak rugi. So kalau kita tengok sini contohnya harga sesuatu kata barangan itulah adalah RM10. Kos berubah bagi setiap unit adalah RM2. Jadi margin caruman dia adalah RM8. So kalau you nak tahu nisbah margin caruman 8 bahagi dengan 10, so adalah 80%. So margin caruman ni adalah sumbangan bagi setiap ringgit yang dibahagikan dengan harga jualan. Alright. Dan caruman ni mewakili pada harga yang tak digunakan dan oleh kos berubah yang juga menyumbang kepada usaha untuk tampung kos tetap. Maksudnya di sini adalah katakanlah contohnya kos berubah harga dia RM10, kos tetap adalah kos berubah dari RM2, harga dia RM10. So maksudnya margin caruman dia mesti melebihi 80%. Kalau tak dia akan rugi. Alright. Ni kat sini lah. KB ni adalah kos berubah. Fine, tak apa. Kita tengok dari kat sini. Yang ni lebih faham lah. Baik. Bila ini adalah harga kos, ini adalah jumlah kos, ini adalah jumlah hasil. Katakanlah contohnya you jual satu barang mesti kena lebih daripada harga kos. Maksudnya hasil you mesti kena melebihi harga kos. Dan bila kita buat satu garisan, dia akan bertembung, maksudnya akan bersilang. Bersilang inilah kita panggil titik pulang modal. So kalau kita tengok di sini, katakanlah contohlah kita nak jual kerusi, contohlah ya. Maksudnya kita kena jual 50 unit dengan kos dia bernilai RM6,000. Barulah di sini maksudnya you tak untung dan you tak rugi. Kalau you jual melebihi daripada 50 unit kerusi, contohlah unit kerusi ke apa baju ke tak kisahlah apa pun. Kalau you jual melebihi daripada 50 unit, bermaksud you akan menghasilkan keuntungan. Kalau kurang daripada RM50, you akan mengalami kerugian. Sebab tu you kena tahu titik pulang modal ni tadi. So macam you buat perniagaan you lah. You dah kira dah, berapa you punya modal, berapa you nak kena jual. Sebab apa? Di sini ni, TPM ni, titik pulang modal ni. Sebab kalau jual ngam-ngam je di sini, bermaksud you tak untung dan you juga tak rugi. Sebab tu kita kena tahu lah titik pulang modal bagi setiap maksudnya perniagaan kita. Alright, supaya kita tak menanggung beban. Alright. Next adalah yang ni dalam kes ni kita tengoklah pengeluaran kursi pejabat. Contoh. Ni adalah kos tetap, which is ada sewa, gaji buruh, pengangkutan, overhead dan gaji pengurus. Contohlah, ni contoh gaji pengurus takkan RM400 kan, ni contoh. Alright. So kos tetap dia adalah RM2,200. Alright. So kalau kita tengok kat sini kos berubah. Kalau kos berubah, kalau tengok kayu RM10. Kalau dapat kerusi kita perlukan kayu. Kos dia RM10. Cat RM2, paku RM1, kertas pasir RM1, sponge ataupun kain RM2. So kalau kat sini kalau kita tengok jumlah dia adalah RM16 kan. So macam mana kita nak dapat jualan per unit ni? Macam mana kita nak dapat? Macam mana kita nak dapat jualan per unit?
Macam mana nak dapat? Okey, bukan macam nak dapat. Dia jual harga per unit RM30. Okey, alright. Silap. Okey. Jadi, yang ni dia jual. Okey, kos dia banyak ni. Kos tetap banyak ni, kos berubah banyak ni. Dia jual satu kerusi pejabat RM30. Sorry, slide yang berikutnya. So, kalau kita nak kira titik pulang modal. Okey, titik pulang modal bermaksud kita kena kira dulu margin caruman. Maksudnya harga jualan tolak kos berubah per unit. Maksudnya okey, harga jualan ni berapa tadi? 30 kan? Okey, 30. Okey, kos berubah adalah 16. Jadi 30 tolak dengan 16. So kita akan dapat RM14 per unit. Inilah margin caruman. So macam mana nak kira nisbah tu tadi? Okey, margin caruman bahagi dengan harga jualan, baru kita akan dapat nisbah margin caruman. So you akan dapat 47%. Alright. So, okey, ini dah dapat dah kan? Margin caruman dah dapat. Okey, tadi kan kita belajar apa tu margin caruman, apa nisbah margin caruman, kita dapat dah. Ini RM14 dan juga nisbah margin caruman dia dapat 47%. Alright. So, langkah ketiga kita nak tahu unit jualan. Okay, which is kalau kita nak tengok berapakah kita punya titik pulang modal kita. Jadi apa yang kita buat? 2,200 tambah untung bersih. Untung bersih ni tak ada dah lagi. So kosong bahagi dengan margin caruman per unit. Ni 14 ni. Okay kan? Margin caruman per unit adalah 14 ni. Ini 14. Jadi bermaksud kita akan dapat 157 unit. Bermaksud kalau kita jual lebih daripada 157 unit, barulah kita dapat keuntungan. Sebaliknya kalau kita jual cukup 157 unit, 57 unit, bermaksud kita hanya dapat pulang modal. Kalau kita jual kurang, apa jadi kalau kita jual kurang? Rugi, betul. Kita akan rugi. Alright. So katakanlah contohnya kita nak dapat 10,000. Macam mana nak buat? Okay. Kita nak untung 10,000. Dia kata jika kita perlu untung 10,000, macam mana nak buat? Jadi kos tetap tambah dengan unit untung bersih bahagi dengan 10,000. Bagi 10,000 pula. Bahagi dengan margin cost per unit. Margin cost per unit adalah RM14. Kita dah kira dah kan? Okey, kos tetap 2,200. Untung bersih ni kita nak untung 10,000. So kita kena jual 871 unit. Barulah kita dapat 10,000. Okey. Faham? Ada siapa tak tanya? Benda ni tak ada dalam assignment. Cuma yang ni untuk kefahaman you. Sebab kita nak belajar. Ada siapa nak tanya? Ada siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Ada siapa yang tak faham? Doktor. Ya. Yang RM14 per unit tu harga tetap Bukan, margin caruman. Oh, margin. Ya, margin caruman. Harga jualan tolak harga kos berubah. Actually sebenarnya kos tetap lah ini kalau kita tengok. Kos tetap lah? Tak, kos tetap ni yang ni. Ni, 2,200. Okey, 2,200. Harga jualan tolak dengan kos berubah, kita akan dapat di sini margin caruman. Okey, RM14. Okey, sebab kalau kita tengok kat sini margin caruman adalah, kalau kita tengok kat sini kan, harga tolak dengan kos berubah. Faham tak? Harga yang kita dah isytihar tolak dengan kos berubah. So kita akan dapat margin caruman. Ni kat sini kan. Tadi dia dah cakap 10 tolak 2 dapat 8. So dalam kes ni, dalam kes ni 30 tolak 16. So kita akan dapatlah margin caruman. Faham? Faham tak? Faham. Okay, alright. So margin caruman ni nak dapat nisbah, bahagi baliklah dengan harga jualan. So you dapat dalam bentuk percentage. Alright? Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kes ni kan, sebenarnya yang paling penting you kena tahu margin caruman per unit kan. Percentage ni kalau you tak tahu pun tak ada isu kan. Sebab kita cuma kalau kita nak kira dari segi nilai jualan yang perlu dibuat, yang ni baru kita perlu.
Okay, alright. So kalau nak kira setakat yang ini saja, nak perlukan 10,000, tak perlulah. Kita hanya perlu yang ni. Okay, tetapi kalau kita dah dapat dah margin caruman, nak kira nisbah je lah, bagi baliklah dengan harga jualan tu tadi. Faham Faham? Faham ke? Yang bertanya tadi tu? Faham. Faham Okay, alright. So untuk nak dapat nilai tadi kita dah bentuk 157 je, betul tak? Okay, sekarang kita nak tahu nilai. Berapa nilai sebenarnya dari segi titik penuh modal tu tadi, berapa nilai jualan yang kita perlu buat? So bermaksud kos tetap tambah dengan untung bersih bahagi dengan nisbah margin caruman. So you kena jual 4680. So senang cerita lah, lebih daripada RM5,000 you memang untung lah cerita dia. Alright, ini satu lagi kaedah lah kalau you nak buat analisis aliran tunai. Okay, alright. Tadi kita tengok per unit, yang ni kita boleh tengok per ringgit Malaysia. Alright. Okay, untuk aliran tunai. Aliran tunai ni maksudnya cash flow lah. Bahasa Inggeris dia kita panggil cash flow. Kalau sebut aliran tunai ni alamak tak faham lah. Contoh cash flow. Alright. Maksudnya pergerakan wang masuk dan keluar. Okay. Dan of course, sesuatu syarikat yang untung dia tak semestinya tengok tunai yang lebih, tapi dia kena kira juga sebenarnya dari segi yang bukan tunai, which is susut nilai dan sebagainya lah. Alright, okay, nanti saya ajar lah. So macam mana nak apa kebaikan, maksudnya kegunaan cash flow ataupun aliran tunai tadi. Okay, yang pertama of course untuk nak tentukan kadar penuangan nilai projek, kemudian nak tengok tahap kecairan perniagaan, kemudian nak ukur keuntungan tu tadilah, kemudian nak tengok sama ada aliran tunai tu tadi, okey, boleh menilai kita punya kualiti pendapatan, dan dalam pada yang sama kita nak tengok risiko produk kewangan. Alright, nanti kita akan belajar cara nak kira, saya tunjuk nanti. Alright, so dalam pada masa yang sama, untuk membuat keputusan, of course macam kita tengok tadilah, kita kena hasilkan 157 unit kerusi. Maksudnya bukan menghasilkan, maksudnya menjual, berjaya menjual. Kalau you kurang, maksudnya rugi. Sebab apa? Kita kena tanggung macam contohnya kos tetap, which is macam saya kata tadi, sewa kedai, gaji pekerja dan sebagainya. Kalau you jual kurang, bermaksud kos tetap ada. Dan overhead juga, contohnya api, air, internet, itu adalah overhead yang you kena tanggung juga. So sebab tu bila you jual kurang daripada 157 unit, bermaksud overhead you pun akan bertambah, you tak boleh kurangkan you punya kos tetap tu tadi. Dan kos mungkin antara perkara yang you boleh buat, of course kalau katalah macam contohnya kita tak mampu, kita berjaya jual kurang daripada 157 kerusi, 157 unit kerusi, bermaksud mungkin antara lain adalah you kena buat penjimatan pekerja lah. Itulah orang buang pekerja kadang-kadang, ataupun pekerja kita masukkan dalam bentuk shift kan, ataupun daripada mungkin kita sewa kedai, kita pergi buat kerja kat belakang rumah kita, contoh. Ataupun kalau dari segi barangan mentah kan, kita dapat mahal, kena tukar pembekal. Kadang-kadang antara yang mereka buat adalah kecilkan kuantiti. Kalau you perasan, dulu contohnya you nak makan char kway teow, harga dia tetap RM5 sepinggan, contoh. Sekarang contoh telur naik, kway teow naik, udang naik kan, means kos bahan mentah naik, tapi dia jual juga RM5, tapi dia kecilkan portion. Contohnya dulu dia pakai dalam kertas, contoh. Sekarang dia bungkus dalam daun pisang ke, contoh. Saya tak tahulah, ni saya bagi contoh. Alright, so mungkin kos tu dia lebih murah. Mungkin lah rumah dia banyak pokok pisang, so dia tak boleh kita balut dengan daun pisang, kan. Ataupun dia cari alternatif yang lain lah. Alright, next. Jenis penyata kewangan. Penyata kewangan yang pertama adalah penyata pendapatan. Iaitu kita panggil penyata untung rugi juga, which is kita nak tahu perniagaan kita tu sama ada untung atau rugi. So ada dua komponen, iaitu jumlah pendapatan dan juga jumlah perbelanjaan. So jumlah pendapatan tinggi bermaksud kalau kita dapat pendapatan tinggi, means that kita untung lah.
Kalau kita berbelanja yang tinggi, sebenarnya kita rugi. So untuk penyata pendapatan ni tadi, you boleh tengok dalam satu tempoh yang tertentu lah. Sama ada you nak tengok keuntungan kasar ke, kerugian kasar ke, keuntungan bersih ke, kerugian bersih, jumlah jualan dan juga jumlah perbelanjaan operasi. So ini contoh yang you boleh lihat. Adalah penyata pendapatan ataupun kita panggil penyata untung rugi. Ni bentuk dia. Ni bentuk dia. Alright. So which is kat sini kalau tengok pendapatan, of course dia ada kos jualan. Kat sini boleh tengok dia punya keuntungan kasar. Belanja operasi. Which is kalau kita tengok dalam kes ni, dia untung ke dia rugi? Saya nak tanya kamu. Dalam kes ni. Dia rugi. Dia rugi. Macam mana kita tahu dia rugi? Sebab ada kurungan. Kurungan tu maksud dia negatif. Good. Ya, betul. Kurungan ni menunjukkan kata negatif lah. Dia rugi. Alright. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Which is kalau kita tengok kat sini, untung lah. Untung. Alright. Next. Kunci kira-kira. Kunci kira-kira adalah penyata kewangan yang sangat penting, yang mana kunci kira-kira ni dia ikut tahun perniagaan lah. Dia kira daripada perniagaan. Ada orang Jun to Julai, ada yang setengah Januari to Disember. It depends lah kepada company. Alright. So kalau kata kita tengok di sini, penyata ni dia akan menunjukkan dari mana sumber kewangan perniagaan dan ke mana dia akan dibelanjakan lah. So penyediaan kunci kira-kira ni untuk bagi peluang kepada pemegang saham untuk labur lah wang dalam perniagaan, dan pemberi kredit, maksudnya orang yang bagi pinjaman ni dia nak tahulah sama ada syarikat ni stabil lah ataupun tidak dari segi kewangan lah. Dia nak tengokkan kedudukan syarikat tu dari semasa ke semasa. So pemilik ni dia sangat penting jugalah. Kenapa dia perlu tahu pasal kunci kira-kira ni? Sebab nak tengok performance dari segi prestasi dia. Dari segi prestasi perniagaan dia ditubuhkan, dan dia nak tengok juga berkembang ataupun tidak dari setahun ke setahun. Kunci kira-kira. So kalau kita tengok komponen kunci kira-kira dia ada dua. Dia ada asset dan liability. Dan asset ni pula terbahagi lagi kepada dua. Aset tetap dan juga aset semasa. Aset tetap ni macam contohnya tanah, bangunan, kilang, fixed asset kita panggil. Dalam bahasa Inggeris kita panggil fixed asset. Kenderaan, perabot dan sebagainya. Aset semasa ni adalah aset yang berubah-ubah, which is tunai ataupun yang bukan tunai lah, ataupun yang kita panggil stok lah. Stok, tunai di tangan ataupun tunai di bank, tunai you dah hutang, inventory dan sebagainya. Alright. Itu adalah dalam kunci kira-kira, which is iaitu adalah aset. So you kena faham lah, aset ada dua. Dalam kunci kira-kira dia ada aset dengan liability. Aset terbahagi pada dua, aset tetap dengan aset semasa. Aset tetap tu apa? You kena tahu aset semasa tu apa. Alright. So liability ni ada dua. Liability semasa dan liability jangka panjang. Sekejap Hello Farah. Aku ada kelas lagi sejam ni, aku call Alright. So next adalah liability semasa. Liability semasa ni adalah yang kita kena bayar dalam jangka masa pendek, which is biasanya kurang daripada setahun. Antaranya contohnya you hutang, you beli kredit secara you beli kredit lah, memanglah dah beli. Beli secara kredit, hutang pula. Maksudnya you beli secara kredit barangan daripada pembekal. Maksudnya kreditor, pembekal tu bagi kreditors kepada kita. You ambil barang dulu, bayar kemudian. Biasanya yang tu dalam jangka masa pendek lah. Ataupun you ada macam contohnya you ada pinjam duit daripada bank, which is dalam bentuk overdraft. Ataupun pemberi pinjam. Maksudnya kita kena lunaskan, you ni menjadi orang yang pemberi pinjam. Pun dikira sebagai liability semasa. Liability jangka masa panjang ni maksudnya lebih daripada setahun. Yang ni biasalah kita pinjam untuk sesuatu lah, macam contohnya untuk aset, kita pinjam dari segi duit kepada bank, which is jaranglah kita pinjam kurang daripada setahun, biasanya lebih daripada setahun lah.
So antaranya lah kita pinjam untuk beli bangunan ke, lori, ataupun macam saya katakan tadi lah, nak bayar hutang untuk kepada yang memberi pinjaman kepada kita lah, especially bank ataupun institusi kewangan. Alright, so ini adalah contoh kunci kira-kira. Kan yang macam saya cerita tadi, kita ada aset semasa, kita ada aset bukan semasa. Kalau aset bukan semasa ni adalah fixed asset lah ya, aset tetap. Okay, ini liability semasa. Okay, ini liability bukan semasa. Okay, yang ni contohnya, yang ni equity pemilik ni macam contohnya lebih kepada share lah. Okay, share ataupun modal awal dan sebagainya. Alright, okay, next. Ini contoh yang kedua. Okay, kunci kira-kira. So bila you tengok je ada asset, ada liability, dalam kepala you dah tahu dah, oh ini adalah kunci kira-kira. Itu yang saya nak bagi contoh. Alright, dan kunci kira-kira ni dia kena balance. Dia mesti kena balance. Okay, kalau tak something wrong lah. Okay, alright. Okay, next adalah kesimpulan lah. Maksudnya dalam pengurusan kewangan ni tadi kita kena faham setiap peringkat perjalanan. Okay, kita kena faham kalau aset dia ada susut nilai. Bila kita pinjam dia ada interest. Okay, dalam kunci kira-kira ada aset dengan liability. Dalam penyata pendapatan untung dengan rugi, okay, ada cost tu tadi yang terlibat. Okay, so you kena faham lah bila kita sebut tentang perkara-perkara tadi tu, you kena ambil maklum. Oh, kita dah tahu dah. Okay, walaupun kita belajar sikit, you nak tahu detail ni kena tengok account lah ya. Alright, okay, baik. So untuk kita punya assignment, okay, okay, you kena faham. Ada orang tanya, doktor macam mana kita orang tak buat lagi ni? Tak apa, yang ni dah buat dah kan, yang atas-atas ni. So kita pergi kepada sini. Ini contoh ya. Alright. Tapi kalau lah kata ada orang kata saya tak ada aset, boleh je reka-reka untuk tujuan kita. Tak ada isu pun. Yang penting jalan kira tu kena betul. Okay. Alright, aset ni you boleh reka, boleh untuk rekaan, boleh. Tapi saya nak you isi bagi setiap satu ni. Okay, alright. Okay, ni contoh. Okay, contoh. You boleh buat contoh yang dekat you tu. Tapi yang kena betul, yang ni kena betul. Yang bahagian ni kena betul. Ni, yang ini kena betul lah. Alright, ni contoh. You boleh reka untuk you punya assignment tu, you boleh mereka. Tapi yang bahagian ni tak boleh reka lah ni. Jualan ni, yang ni you kena masukkan dengan betul lah. Alright, yang ni kena masukkan dengan amount yang betul. Alright. Okay, baik. So contoh aset. Okay, aset macam saya kata tadi, aset dia ada tunai dan bukan tunai. Ni contoh. Ini saya sekalikan je lah ya. Okay, katalah aset saya adalah 1,500. Okay, saya masukkan kat dalam ni. Okay, modal kerja. Maksudnya gaji dan bahan mentah. Okey, gaji saya kalau contoh untuk 1 minggu RM200. Contoh. Alright. Sebab katalah contoh pekerja saya bayar gaji 1 minggu RM40. Contoh. Alright. So dia kerja 5 hari. So gaji dia adalah 200. Contoh. Okey, bahan mentah. NIM ni adalah bahan mentah. Okey, saya perlukan RM20 je sehari. Untuk 5 hari 100. So total adalah RM300. Okay, maksudnya untuk 1 minggu gaji campur dengan bahan mentah adalah RM300. So untuk you kena kira lah juga. Ambil contoh, tapi jangan buat contoh macam ni, ambil contoh yang lain lah. Dan logik lah contoh tu ya. Okay, alright. So perbelanjaan pelbagai, yang ni sekali je. Contoh kos pendaftaran SSM, yang ni RM50. Okay. So sepanduk dari salah, ni sekali je lah RM50. So total untuk kos pelaksanaan projek adalah RM1,900. Mana saya dapat RM1,900 ni? RM1,500 campur dengan RM300 campur dengan RM100. Jadi dapat RM1,900. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay, faham. Alright, next. Kena ada ya elemen ni dalam you punya assignment. Okay, kalau tak ni semua ni ada markah. So kena ada kan. Okay, alright. So yang kedua, sumber kewangan. Okay, sumbangan ahli katalah RM1,000. Contoh, saya pinjam
RM1,000. Lain-lain tak adalah. So kalau tak adanya letakkanlah dash macam ni. Okay, alright. So sumbangan ahli ni yang duit yang kita kutip lah. Okay, maksudnya equity ataupun sumbangan ahli. Okay, alright, RM1,000. Baik, so dalam kes ni kita kena faham bila kita pinjam ada interest. Okay, kita ada interest. Dan katakanlah saya bercadang nak bayar balik dalam masa 4 minggu. 4 minggu. Okay, jadi 1,000 bahagi dengan 4 lah, saya nak bayar 4 minggu. Okey, kalau macam kamu, katalah kamu nak bayar 10 minggu, bermaksud 1,000 bahagi dengan 10. Jadi mingguan kamu adalah you kena bayar setiap dia adalah RM10, RM100, betul tak? Tapi dalam kes ni saya buat contoh, saya nak bayar 4 minggu. So you kena nyatakan you punya pinjaman tu berapa lama yang you nak bayar. Okay, faedah kita tetapkanlah RM10 seminggu. Senang. Okay, alright. So dalam kes ni saya nak bayar 4 minggu. Okay, kalau macam kamu meniaga berapa? 10 minggu. Abang dah bayar 10 minggu. Nampaklah sikit kan? Jadi minggu pertama RM250. Tolak dengan RM10 faedah. Okay, maksudnya maksudnya RM10 ni faedah, maksudnya memang tetap lah. Jadi faedah saya selama 4 minggu adalah RM40. Okay, tempoh dia tetap lah RM250, jadi tinggal RM7.5. Yang ni tak ditolak Okay, RM250 tolak lagi RM500, baki ada RM2.5. Tolak lagi RM2.5, jadi selesai lah. Okay, saya punya hutang saya dalam masa minggu yang keempat. Alright, which is bunga saya adalah RM10. So sebenarnya saya bukan hanya meminjam RM1,000 ya, saya meminjam RM1,040. Tapi kotak ni lah you kena penuhkan. Faham ke tidak? Faham. Okay, alright. Okay, next. Baik. Dia apa yang dia nak bagi pengajaran kat you di sini adalah bila kita pinjam ada kadar faedah. Alright. Okay, next. Susut nilai. Susut nilai ni biasanya dia berkaitan dengan sesuatu aset. Ataupun orang kata sama ada macam saya kata lah, aset ni of course dia berkaitan perkara yang ada value lah. Okay, ada value. Contohnya macam saya katakan tadi lah, mesin, okay, ataupun handphone yang berkaitan teknologi lah biasanya. Okay, alright. Macam tak kisahlah apa pun yang kita beli yang ada nilai dan dia akan berlaku susut nilai. Okay, dan katakanlah contoh ni dalam kes ni saya bagi contoh. Katakanlah aset tayar tadi kan saya tulis dekat atas ni RM1,500. Kalau kamu aset kamu RM2,000 lah. Alright, so RM1,500. RM1,500 katalah saya andaikan untuk 100 minggu contohnya. Alright, maksudnya hampir 2 tahun. Jadi RM1,500 bagi 100 minggu maksudnya susut nilai saya adalah RM15 seminggu. So dalam kes ni kamu jangan buat 4 minggu, kamu buat 10 minggu. Okay, dan kamu ubahlah. Dia berdasarkan aset kamu lah. Kalau kamu kata aset kamu adalah RM2,000, kamu kena ambil lah kat sini. RM2,000 bahagi dengan 100. Jadi you tahulah seminggu adalah berapa? RM20 lah kan? Okay, alright. So dalam kes ni saya hanya nak buat perkiraan untuk 4 minggu je sebab saya guna aset tu sama 4 minggu je. Macam kamu guna aset sama 10, jadi kamu buatlah sampai 10 minggu. Alright. So RM1,500 tolaklah susut nilai saya RM15 tapi RM1,485. Jadi memandangkan saya hanya guna selama 4 minggu saja, nilai buku pada aset saya tu adalah 1,440. Okay. Ada siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Aimi Nadia. Ada tak? Ya, Miss. Okey. Faham tak? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Cuba cerita sikit apa yang saya cerita tu. Kena lah. Cepat. Ni saya nak bagi. Saya tanya ni. Apa ni, Miss? Cerita. Saya nak tahu apa yang you faham. Faham. Tak faham semua? Satu pun tak faham? Satu pun tak faham ke?
Aimi, saya tanya ni. Satu pun tak faham ke you faham juga? Memang tak faham Miss. You tak faham bahagian mana? Bahagian pengiraan tu. Bahagian pengiraan? Allah, senang je ni. Okey, kat mana saya ambil 1,500 ni? Saya nak tanya kamu. Kat mana? Dekat mana saya ambil 1,500 ni? Dekat mana saya ambil 1,500 ni? Aimi, I'm talking to you. Kat mana saya ambil 1,500 ni? Dekat minggu pertama. Ha? Minggu pertama Miss. Ni. Dekat minggu pertama ni, dekat sheet ni, dekat sini. Ni, dekat sheet ni. 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 Dekat sini, dekat asset ni. Daripada banyak mana you declare kat sini. Okay, asset ni memang macam contohnya tak ada dalam kamu punya perniagaan. Tapi disebabkan kita nak belajar, jadi saya nak tahu sama ada kamu faham ataupun tidak. Asset ni tadi kamu boleh letaklah nilai dia. You nak letak RM600 ke, you nak letak RM2,000 ke, tak ada masalah. Okay, baik. Asset ni saya nak beritahu kat kamu, dia ada susut nilai. So dalam kes ni kami ambil yang paling mudah. So macam mana kita nak kira aset ni? Kita andaikan aset ni tadi dia punya, maksudnya luput dia, jangka hayat dia adalah 100 minggu. Okey, baik. Kalau nak tahu susut nilai dia, apa yang kita buat? Okey, apa yang kita buat? Okey, kita ambil nilai aset ni tadi yang kita dah declare, bahagikanlah dengan 100 minggu sebab kita tahu aset tu hanya boleh pakai dekat 2 tahun je. Lepas 2 tahun dia tak ada nilai dah. Macam sesuatu handphone. Katalah you beli Nokia 3310. Zaman sekarang dah tak ada nilai dah. Dah orang kata, orang panggil hapus kira. Dah habis dah nilai buku dia. Kita andaikan aset kita tu tadi value dia setakat 100 minggu sahaja. Jadi kalau kita nak tahu susut nilai 1,500 aset kita tu tadi, kita bahagikanlah maksimum minggu yang orang kata tak ada nilai dah. Jadi itu yang kita dapat 1,500 sebab RM15 seminggu. Faham tak? Faham tak? Miss. Faham tak? Okay, cuba cerita balik kat saya. Yang 1,500 tu Miss dapat daripada atas tu. Lepas tu jangka hayat dia dah macam kalau dah 2 tahun dia macam dah tak guna lagi. So jadi macam mana nak buat? Macam mana kita nak kira susut nilai tu bagi tiap-tiap minggu? Syukri? Oh, Syukri. Ya, betul. Okay, alright. So macam mana kita nak kira susut nilai? Macam mana kita nak kira susut nilai, Syukri? Betul. Lepas tu aku tak fokus. Berarti saya tertandas sekejap. Okay. So ini you memang tak tahulah. Okay, tak apa. Yunran. Ya, saya doktor. Alright. Can you explain about this? Yang susun nilai aset kan? Saya rasakan macam ni. Yang kos aset tu merupakan kos bahan mentah dan kos bil semua kan? Ya. Let's say. Jadi, Okay, let's say the amount adalah 1,500. yes. Okay, then? Jadi dia macam ada masa tetap untuk jual produk ni dan bahagikan jumlah tu berdasarkan setiap minggu. Yang itu saya faham. Okay. You jangan ambil kira stok. Stok agak susah. You pakai peralatan.
Kalau stok ni pun boleh lah, tapi kalau saya pakaikan peralatan lah, itu much better lagi. Okay, itu much better. Alright, okay. Dan yang ni hanya andaian sahaja ya. Tapi you boleh kira lah, logik lah, takkanlah you berniaga, you dapat untung 500, you punya peralatan sampai 30,000. Okay, tak sesuai lah. Ni kita menganggarkan sahaja. Alright, so as I said, jangka hayat aset tu tadi, dalam kes ni peralatan. Let's say lah contoh you beli apa-apa mesin. Okay, jangka hayat dia setakat 2 tahun sahaja. Lepas 2 tahun dia dah tak ada nilai. Jadi apa yang kita buat, 1,500 tu tadi kita bagilah dengan maksimum dia punya jangka hayat tu. So itu yang kita dapat RM15 seminggu, 1,500 bagi 100, 1,500 bagi dengan 100 minggu. So you akan dapat RM15 seminggu. Alright. So okay, so kita kira lah. Okay, dalam kes ni disebabkan saya berniaga 4 minggu. Jadi saya punya susut nilai setakat 4 minggu je lah. Kalau kamu kena buat sampai 10 minggu lah. Sebab apa? Kamu berniaga 10 minggu. Faham tak? Okay, dalam kes ni macam mana nak kira? Susut nilai kita dah tahu dah. Okay, ni harga dia, harga permulaan dia. Okay, adalah RM1,500. Okay, susut nilai dia kita dah kira dah, seminggu RM15, 1,500 tolaklah dengan 15, dapatlah 1,485. Nilai buku ni adalah nilai yang terakhir pada minggu tu. Itu nilai dia. Okay, minggu kedua daripada 1,485 tolak lagi RM15. Inilah nilai dia pada minggu tu. Okay, dan kalau macam saya kira setakat 4 minggu sahaja. Konon-konon lah saya meniaga 4 minggu. Macam kamu kena buat sampai 10 minggu. Okay, alright. Saya rasa faham dah kot. Dah banyak kali dah terang ni. Okay, alright. Next. Unjuran jualan. Unjuran jualan adalah begini. Yang kamu berniaga tu. Katakanlah contoh kamu berniaga tudung. Okay, tudung tu katakanlah contohnya you boleh jual 1 minggu 20 unit tudung. Okay, dan juga contohlah you jual sarung tangan contohnya lah. Alright, ni contoh saya ada 2 item. So minggu pertama, okay, jumlah jualan saya untuk tudung 230. Okay, sarung tangan 180. Macam dengan you jual apa, you nyatakan lah. Contoh you jual 20 unit sambal. You kena kira lah. Kalilah dengan berapa ringgit. Okay, kos dia RM5.50. Jadi kiranya kalau 20 unit 110 lah. Jadi 230 tolaklah dengan 110. Inilah dia punya keuntungan A tolak B. Ini dalam kes ni saya ada 2 item. Jadi saya kena kira lah untuk kedua-dua item tu sekali. Okey, ni untuk minggu pertama. So you tulis lah, minggu pertama kan you kena meniaga kan, berapa you jual, berapa dia punya harga kos. Okay, minggu kedua, berapa you punya jualan, berapa kos. Okay, dapatlah keuntungan. Dalam kes ni, saya andaikan dalam ni kes ni, bila saya berniaga, saya dapatlah jualan saya 6,000. Kos saya 3,000. Jadi untung saya 3,000. So you isikanlah maklumat tu tadi. Alright. Okay, next. Aliran tunai. Okay. So aliran tunai ni tadi, macam mana kita nak kira? Okay. So balance carry over ni kosong. Memang tak ada. Sebab you baru nak mula berniaga. Mana nak ada balance carry over? You tak carry pun apa-apa tunai. Okay. Alright. Modal. 1,000. Mana dapat ni? Dekat sini. Modal saya 1,000. Saya ambil kat sini. Okay, alright. Pinjaman. Saya pinjam. Berapa? 1,000. Kan? Kat mana dapat? Saya ambil dekat sini. Dekat sini. Alright. Okay. Then apa lagi? Okay, sorry. Okay, and then jumlah jualan. Okay, kenapa saya buat 1,500? Ini sebab saya nak senang. Saya ambil lah 6,000, saya katalah konon saya meniaga 4 minggu je. Dapatlah 1,500. Macam kamu tak boleh lah, kamu kena ambil jualan sebenar kamu lah. Berapa you punya jualan? Contohlah, minggu pertama you dapat 100. Minggu kedua you dapat 300. Minggu ketiga you dapat RM20. You kena nyatakan lah, you ambil dekat sini. Macam saya, konon-konon lah. Sebab saya dapat 3, jumlah jualan saya adalah 6,000. Ni kat sini. So maksudnya saya ambil lah 6,000 bahagi 4. Konon-konon saya dapat 1,500 contohnya. Okay, saya ambil kat sini jualan saya 1,500. Kalau macam kamu, jualan tak boleh lah. Sorry, jualan you tak boleh ambil kat keuntungan, you kena ambil kat jualan. Ni, berapa you punya sales you kat sini. Kalau macam dengan saya konon-konon lah.
Saya meniaga kan 4 minggu. Jadi saya buatlah 1,500 sebab nak bagi dapat lagi, nak dapat 6,000 ni. Alright. So saya letak kat sini 1,500. Okay. So macam mana nak kira jumlah aliran masuk ni tadi? 1,000 campur 1,000 campur 1,500. Dapatlah 3,500. Alright. Kemudian aliran keluar tunai. Okay, saya ada aset. Ada kan aset saya 1,500. Pendaftaran dan promosi. Ambil kat mana? Ambil kat table ni lah. Pendaftaran dan promosi 100. Okey, lagi apa lagi? Okey, bahan mentah. Kan bahan mentah berapa yang saya perlu? Okey, kalau kita tengok kat sini bahan mentah saya perlukan ni RM100. Letaklah kat sini RM100. BM tu bahan mentah saya RM100. Okey, apa lagi? Gaji. Saya perlukan 200. Ambil kat atas ni. Faedah. Faedah kita dah kira dah. RM10. Macam kamu faedah pun dah tetap dah RM10. Tak payah ubah. Cuma macam kamu kena buat sampai minggu yang ke-10. Yang ni saya buat contoh je sampai minggu ke-4. Macam kamu kena kira sampai minggu ke-10. Alright. Bayaran pinjaman pokok. Kan saya pinjam kan. Minggu pertama bayar 250. So saya pinjam, kalau kita tengok kat sini, 1,000 bahagi dengan 4. Mana ni? Ni 1,000 bahagi dengan 4, 250. Macam kamu, ikutlah. Kalau macam kamu, mungkin kamu pinjam 1,000 bahagi dengan 10. Jadi kamu bayar RM100 lah dia punya pokok tu tadi. So kamu kat sini contoh dia 100 lah. Kalau macam saya kat sini 250. Jadi macam mana nak kira jumlah aliran keluar tunai ni? Ambil bahagian ni, jumlahkan semua. Okey, jumlahkan semua, dapatlah sini 2,160. Jadi berapa baki tunai? 3,500 tolak dengan 2,160, dapatlah 1,340. Cuba kira, dapat tak? Dapat tak? Dapat. Okay, alright. Tu maksud dia. So you akan dapat 1,340. 1,340 ni lah you letak dekat balance carry over. You letak kat sini. Okay, modal ada lagi ke? Tak ada dah, you pinjam sekali je. Okay, you modal you pakai sekali je. Pinjaman pun tak ada. Jualan ada tak? Ada. Ambil lah jualan pada minggu kedua ni. Ni jualan minggu kedua kat sini ni. Berapa jualan dia? Masukkan lah. Alright. So, kira lah. Okay, 1,340 campur balik dengan jualan. Dapatlah 2,840. Okay, alright. So, aset. Ada ke lagi beli? Tak ada dah kan? Pendaftaran pun dah tak ada dah. Contohnya sekali saja. You beli aset tu sekali sahaja. Sebab aset ni jangan kira stok, ambil peralatan macam saya katakan tadi. Okay. Pendaftaran promosi pun tak ada. Bahan mentah, yes, you perlu lagi. Okay, RM100. Bahan mentah ni boleh dikategorikan dekat stok. Boleh. Okay, gaji contohnya 200. Apa lagi? Faedah untuk pinjaman RM10. You bayar pinjaman pokok, bayar 250. Jadi jumlah dia adalah 560. Mana dapat 560 ni? Yang ni 100 campur 200 tambah RM10 tambah 250. So dapatlah 560. So baki tunai adalah 2280. Macam mana boleh dapat 22 baki tunai banyak ni? 2840 tolak 560. Dapatlah banyak ni. Alright. So bawa lagi pada minggu yang ke-3. So kira sampai last kali you akan dapat kat sini 4160. Okay, you akan dapat 4160. Okay, baik. So you kena kira juga kat sini. Macam mana you kira? You kira dalam bentuk melintang. Jadi 1,000, sini pun 1,000. Yang ni 1,000, kat sini pun 1,000. Kat sini 1,500, you akan dapat 6,000. So kena dapat balik total dia. Sama balik dengan jumlah jualan. Okay, 8,000. Mana dapat? 3,500 tambah dengan 2,840 tambah dengan 3,780 tambah dengan 4,720. Lebih ni saya rasa ni. Silap, sorry. Bukan. Yang ni bukan. Silap. Yang ni you kira kat sini. 1,000 tambah 1,000 tambah 6,000 dapat 8,000. Jangan ambil yang ni. Ambil yang ni. Ni merah ni. Yang ni. Okay. You ambil yang ni. Mana dapat? Ni yang ni. 1,000 tambah 1,000 tambah 6,000 dapat 8,000. Okay, alright. Kira macam ni. Mula kira melintang.
yang ni jangan kira lah, yang ni tak payah kira. Jadi yang ni 1,000 campur 1,000 tambah 6,000 dapat 8,000. Alright, okay. Asset. Okay, yang ni pun sama, kira dalam bentuk belintang dulu. Okay, lepas you kira dalam bentuk belintang, yang ni, okay, apa yang you dapat kat sini? Okay, apa yang you dapat? 2160 tambah 560 tambah 560 tambah 560. Dapat tak? 3840. Dapat tak? Ke 1,500 campur 100. Kita kira. Mana dapat? 3840 ni dapat daripada mana? Cuba kira. Atas ke tepi? Cuba kira. Sekejap. Tepi. Daripada tepi ni kan, sini turun ke bawah. Atas turun ke bawah ke daripada kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Okay, so you dapat daripada kiri ke kanan. Alright, so 8,000 ni tadi you tolakkan dengan 3840. Dapat tak? 4160. Dapat? Ya, macam itulah pengiraan dia. So you punya unjuran aliran tunai kena balance. Kena balance. Alright. Okay. Next. Okay, macam mana dapat jualan? Jualan pergi balik kat kotak jualan tadi lah. Okay, jualan dapat dah sini 6,000. Okay, kos bahan mentah you dapat 400. Mana nak dapat? Ambil kod melentang ni 400. Okay, alright. Untung kasar kena kira lah. 6,000 tolak 400. Dapatlah 5,600. Okay, gaji. Gaji dapat berapa? Gaji kat sini. Gaji mana? Kat sini. 800, betul tak? Masukkan dekat kotak ni. Pendaftaran dan promosi adalah 100. Jadi faedah RM40, susut nilai 60. Mana dapat? Semuanya dapat daripada sini, kotak ni. Faedah RM10, susut nilai ambil terus lah daripada kotak yang ni. Susut nilai ambil kat sini. Mana tu? Susut nilai, sini. Susut nilai terkumpul ambil kat sini. Jadi kalau dalam kes ni, susut nilai adalah RM60. Jadi untung bersih dapat 4,600 yang mana untuk kasar tolak dengan gaji, pendaftaran dan promosi, faedah dan sebagainya. Alright. So you dapatlah kat sini overhead cost you adalah RM1,000. Okay. Alright. Faham? Faham? Okay. Boleh? Okay. Alright. Okay, next. So macam mana nak kira cost overhead tu tadi? 1,000 bahagi dengan 5. Okay, mula-mula you dah tahu dah kat sini. You nak cari margin keuntungan jualan semasa jualan. Maksudnya untung bersih. Okay, 4,600 kan? Bahagi dengan 6,000. Untung. Okay, darab dengan 100. You dah akan dapat margin keuntungan semasa. Alright. So, cost overhead macam mana nak bagi? 1,000 bahagi dengan 5,600. Okay, 5,600 ni. You punya untung kasar. Okay, bahagi dengan 6,000. So, you akan dapat 1071. So, isikan dekat sini. Isikan dekat sini. Okay, 1071 dan sebagainya lah. Ini berdasarkan you punya case lah ya. Ini contoh saya. Alright. So, imbangan duga. Okay. So, kita akan ambil tunai. Tunai ambil kat mana? Ambil kat sini lah. Kat kotak you dah kira ni. Tunai adalah baki tunai 4160. So masukkan dekat sini. Masukkan dekat sini. 4160. Campurkan dengan aset. Aset 1440. Macam mana dapat aset 1440? Ni ambil dekat susut nilai. Ni aset 1440. Mana tadi? Aset. Ni ambil kat sini nilai buku yang terakhir 1440. Okey. Lepas tu apa lagi? So kita kira lah tunai campur aset dapat 5,600. Okay, liability kosong, modal berbayar 1,000, keuntungan terkumpul 4,600. Jadi liability tambah dekat dengan equity adalah 5,600. Mesti balance. Okay, mesti balance. Kalau tak, you tak akan dapat markah penuh. Kalau tak balance, kena fikirkan lah macam mana nak balance. Sebab tu kena kira daripada awal bagi betul. Alright, ada siapa nak tanya? Okay, so saya bagi contoh yang saya dah kira. Okay, saya dah bagi contoh, saya dah kira.
Nanti you all tengok berpandukan contoh yang kita dah kira ni lah. Boleh tak? Okay. Supaya you faham. Kalau tak macam mana contoh yang hari tu tak faham. Ambil contoh ni kira bincang dengan kawan. Okay, berdasarkan contoh yang saya bagi ni. Boleh tak? Boleh kan? Ambil contoh ni. Andaikan je untuk bahagian okay, ni sini yang ni andaikan boleh jugalah you kira agak-agak logik lah. Okay, yang semangat ahli ni betul lah pinjaman ni kena ada pinjaman kena ada. Ni pun andaikan, tak payahlah buat seribu, katalah you pinjam RM500. Boleh je, tak ada masalah. Okay, ni andaikan. Ni semua kotak-kotak ni semua kena dipenuhkan. Okay, alright, supaya you faham lah. Bukan you faham, supaya kita nak tahu you faham ke tak. Alright, jap Okay, ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Tanyalah. Tanya siap-siap. Jangan tanya luar pada kelas. Saya tak layan dah. Okay, sebab saya ada banyak 2-3 benda yang nak kena settle kan. Okay, tanya siap-siap. Ada apa nak tanya? Apa yang tak faham? Ni saya letak lah contoh pengiraan tu. Okay, so you kena kira lah. Okay, alright. Ada siapa yang tak faham? Okay, ada yang tak faham? Ada tak? Senyap ni. Syukri, faham tak? Bulan 1, faham tak? Ada siapa nak tanya bulan 1? Okey, doktor. Okey. Kumpulan 2, ada siapa nak tanya? Kumpulan 2, ada siapa nak tanya? Saya nak tanya. Ya, boleh tanya. Kalau yang pelunasan pinjaman tu kan, kalau kita orang tak guna apa-apa pinjaman, kita orang just pakai duit ahli member tu nak kena buat macam mana? Kena reka. Kan saya cakap kena reka. Sebab saya nak tengok tahap kefahaman kamu. Okey. Faham tak? Faham. Sebab ni kita nak belajar. Jadi saya nak tahulah kamu faham ke tak. So kena penuhi juga tuntutan assignment tu. Memanglah you tak ada, tapi you adakan benda tu. Dan adakan benda tu logik lah. Faham tak? Boleh tak? Boleh, thank you doktor. Alright, okay. Kumpulan 3. Ada apa nak tanya? Yang ni jangan kata, doktor ni saya tak buat pun tapi kenapa kita nak kena tulis? Itu penyelaras nak, you kena ikut je lah. Saya nak cakap apa? Okay, ni kita kan nak belajar. Memang you tak pinjam pun, tapi kalau tak, macam ni kita nak tengok kefahaman kamu. Bila kamu buat assignment pun kita tahu you faham ke tak. Okay. Alright. Ada siapa nak tanya? Bulan 3, ada apa nak tanya? Bulan 3, ada apa nak tanya? Tak ada apa nak tanya? Confirm ni? Minggu depan saya nak tengok draft jangan ada orang yang cakap, doktor kumpulan kami tak buat lagi. Memang saya tolak markah. Ni saya dah mengajar kamu dah ni, kamu dah boleh siapkan dah. Tak ada reason kenapa kamu tak boleh siapkan. Alright? Doktor? Ya. Jangka hayat aset tu kami kena guna yang 100 minggu ke? Boleh je pun. Pakai je yang 1 minggu tu. Tak ada masalah. Okey, doktor. Okay, boleh. Tak ada isu pun. Pakai je 100 minggu. So katakanlah aset you, contohlah. Aset you katakanlah RM1,000. Contoh 1,000 bagilah 100. Faham? Faham? Okay, alright. Seminggu bagilah 100. Jadi dapatlah dia punya ni dia tu tadi. Alright. Ni saya dah letak dah contoh lagi dekat kamu. Okay, jangan tiru. Tengok dia sebagai you punya guideline sahaja. Alright. Okay, saya dah letak dah contoh tu, tugasan. Alright. So okay, saya harap semua orang faham. Tak ada apa-apa nak ditanya Dan minggu depan saya nak tengok draft tu dah siap.
Cik, saya nak tanya, minggu depan kalau kita buat kelas hari Rabu lagi boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada siapa yang petang macam ni. Boleh tak minggu depan hari Rabu? Boleh So minggu depan hari Rabu kita akan buat awal maksudnya sebab hari Jumaat tu saya ada hal sikit lagi sebab kelas kita petang sangat. Saya selalunya kata kena buat awal lah, nanti awal. Okay, kita akan buat awal hari Rabu. So minggu depan saya nak tengok draft dah siap Dan jangan lupa hantar ter-in dekat saya ter-in punya result. Okay, macam mana nak buat ter-in tu tengok dekat YouTube macam mana nak buat. Okay, alright. Hantar dalam keadaan segera yang ter-in punya result tu sebab saya dah nak guna untuk marking. Alright, okay, lain-lain tak ada apa. Siapkan draft, minggu depan saya nak tengok draft kamu juga. Contoh saya dah bagi, saya pun dah mengajar dekat kamu macam mana nak isi ruangan kewangan dan I hope that you understand lah. Alright, so itu saja, insyaAllah kita jumpa minggu depan hari Rabu. Okay, pukul 2.30 juga. Okay, baik, terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Ya. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih.